Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar tajuk syirik merosakkan akidah. Baiklah, mari kita perhatikan dan teliti apakah itu syirik. Contoh-contoh syirik ialah seperti amalan menyembah berhala, seterusnya memuja jin dan syaitan, seterusnya mempercayai bomoh yang menggunakan sihir dan juga berdoa kepada makhluk selain daripada Allah Ta'ala. Okey, baiklah. Kita perhatikan pula apakah maksud ataupun pengertian syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tikad ataupun niat, perkataan dan juga perbuatan kita. Okey, mari kita perhatikan pula apakah dalil larangan ataupun tegahan Allah kepada kita supaya tidak melakukan perkara-perkara syirik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andanan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22 yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah Ta'ala sedangkan kamu semua mengetahuinya. Okey, hukum mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Okey, cuba kita fikir, mengapakah syirik boleh merosakkan akidah kita? Ini kerana bila kita melakukan perkara syirik, maka kita telah menduakan Allah Ta'ala, kerana kalimah la ilaha illallah yang kita baca tiap-tiap hari itu adalah bukti bahawa kita beriman kepada Allah Ta'ala dan juga kita seorang yang beragama Islam, seorang Muslim. Maka bila kita percaya ada orang lain atau makhluk lain yang boleh menolong kita selain daripada Allah, maka kita telah merosakkan iman dan akidah kita. Okey, kamu mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, tidak bolehkah kita nak minta tolong dengan orang lain selain pada Allah? Kalau kita nak minta tolong dengan orang lain, orang yang masih hidup ataupun orang di sekeliling kita, tidak ada masalah. Tapi bila kita meminta suatu pertolongan daripada makhluk-makhluk yang kita tidak nampak, seperti jin, kita minta pertolongan daripada orang yang telah mati, daripada syaitan untuk melakukan sihir dan sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang dilarang. Nabi Muhammad sendiri pun meminta umatnya supaya tidak terlalu taksub kepada baginda Nabi Muhammad, sebagaimana kaum Nasrani ataupun orang yang beragama Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Kita boleh meminta syafaat daripada Nabi dengan berselawat kepada Nabi, dengan kita berdoa kepada sahabat-sahabat dan keluarga Nabi, tetapi kita tidak boleh keterlaluan dalam mengagungkan Nabi. Begitu jugalah kita tidak boleh terlalu mengagungkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Contohnya, ada orang yang pergi meminta hajat daripada kubur-kubur orang yang soleh. Ini jelas menunjukkan bahawa perkara ini adalah perkara yang sangat dilarang dalam agama Islam. Walaupun pelakunya mungkin kita nampak berpakaian seperti jubah, serban dan sebagainya, tetapi hukumnya tetap haram dan berdosa besar. Okey, mari kita lihat pula jenis-jenis syirik. Secara ringkasnya, syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali bermaksud kita mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Esa. Syirik jali juga dikenali sebagai syirik besar, dosa yang paling besar di muka bumi ni. Contoh syirik jali ialah menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang yang telah mati selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat pula apakah kesan
syirik jali kepada seseorang. Syirik ini membatalkan akidah atau keimanan seseorang. Kita berdosa besar jika melakukannya, dijanjikan dengan azab yang sangat pedih. Jadi, bagaimana cara kita untuk menjauhkan diri daripada melakukan syirik jali ini? Ialah dengan yang pertama, mendalami ilmu tentang Islam. Seterusnya, istiqamah, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Okey, selain itu apa lagi yang kita boleh lakukan? Kita hendaklah mengelak ataupun menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah dan juga Rasulnya. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula jenis syirik satu lagi, iaitu syirik khafi. Syirik khafi bermaksud tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini juga dikenali sebagai syirik kecil. Okey, mari kita lihat contoh-contoh yang diberikan berkenaan syirik khafi, iaitu sifat riya. Sifat riya ini ialah melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian, iaitu pujian daripada manusia atau untuk mendapat sesuatu tempat dalam masyarakat. Ini adalah contoh kepada melakukan syirik khafi, iaitu syirik kecil. Jadi kita lihat pula apakah kesan-kesan daripada melakukan jenis syirik khafi ini. Okey, kita tengok gambar dulu dekat atas ni. Dia tolong cikgu dia angkat barang, angkat buku, tapi dia mengharapkan pujian daripada cikgu dia. Okey, kesan daripada melakukan syirik ini adalah menghapuskan pahala amalan kita, mendapat dosa dan juga kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita juga tidak tenang. Jadi, bagaimana cara untuk menjauhkan syirik khafi? Iaitu dengan cara melatih diri supaya sentiasa ikhlas dalam melakukan sesuatu amalan, menyembunyikan amalan kebaikan kita, amalan kebajikan kita, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang kita lakukan. Okey, Ustaz rasa setakat itu dahulu sesi pelajaran kita pada hari ini. Saya harap kita semua ambil pengajaran daripada apa yang kita telah belajar ni, bukan hanya untuk peperiksaan, tapi kita juga amalkan dalam kehidupan seharian. Kerana tajuk syirik ini, lawan kepada syirik adalah akidah. Kita semua perlu menjaga akidah kita supaya menjadi seorang Muslim yang beriman. Kerana apa? Kerana syarat untuk masuk ke syurga yang paling utama adalah keimanan kita. Kita menjaga tauhid kita kepada Allah Ta'ala dengan tidak melakukan sebarang perkara syirik. Kerana dosa yang paling besar ataupun dosa yang menghalang kita daripada masuk ke syurga buat selama-lamanya adalah melakukan perkara syirik. Na'udzubillah. Semoga kita semua mendapat ganjaran kebaikan daripada Allah dan mendapat syurga Allah, insya-Allah. Setakat itu dulu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi